Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua para penonton yang sudi menyaksikan forum kami yang santai ini, iaitu Pergaulan Bebas Alah Baru yang Binasa. Baiklah, saya Puteri Nurhanis Kristina binti Muhammad Karim selaku moderator para penonton semua. Sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli yang segak dan ayu ini, saya ingin mengulas serba sedikit mengenai pergaulan bebas ini. Pada era moden ini, isu pergaulan bebas tidak asing di telinga kita dan merupakan satu penyakit yang melanda umat Islam di seluruh dunia, terutamanya di Malaysia. Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan dua kaum yang berbeza yang jantina, iaitu lelaki dan perempuan. Tambahan pula, Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan syariat kepada mereka. Sebagai contoh, lelaki dan perempuan yang bukan mahram diharamkan berdua-duaan bersama, berpegangan tangan tanpa ada ikatan yang sah, dan apatah lagi haram untuk couple ya. Kemudian, dalam melaksanakan tanggungjawab masing-masing, kadang-kala berlaku pergaulan di antara lelaki dan perempuan, iaitu yang memerlukan kita untuk bekerja secara berkumpulan. Justeru, baik perempuan dan lelaki perlulah menjaga batas pergaulan dan menundukkan pandangan masing-masing. Namun begitu, sejak kebelakangan ini kita sering digempar-gempurkan dengan isu-isu rogol. Mengapakah ia terjadi? Sebelum saya mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam lagi, bolehlah saya memperkenalkan terlebih dahulu ahli-ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, ahli panel kita yang pertama yang segak bergaya iaitu Muhammad Yusof bin Muhammad Haris. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, khabar baik. Saudari pula bagaimana? Alhamdulillah, saya sihat-sihat saja. Seterusnya, ahli panel kita yang kedua yang ayu, yang jelas berkata-kata iaitu saudari Nur Intan Humaira binti Norman. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, saya sihat walafiat. Alhamdulillah. Sebelum saya menyimpang lebih jauh, soalan saya kepada ahli panel kita yang pertama iaitu saudara Muhammad Yusof bin Muhammad Haris. Apakah punca-punca berlakunya pergaulan bebas dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini? Mohon penjelasan daripada panel pertama. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari pengerusi saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada penonton yang dirahmati Allah sekalian. Pada hari ini, saya akan membincangkan mengenai punca-punca berlakunya pergaulan bebas dalam kalangan masyarakat. Punca pertama yang saya ingin huraikan ialah mengenai tahap iman yang lemah. Kebanyakan remaja yang terjerumus dalam pergaulan bebas mempunyai kelemahan iman, ketandusan ilmu dan kurangnya penghayatan terhadap agama. Perkara ini telah mendorong seseorang itu dikuasai nafsunya sendiri dan tidak dapat menggunakan akal fikiran dengan waras. Manusia yang mempunyai tahap iman yang lemah tidak akan merasa takut dan gentar akan hari pembalasan di akhirat kelak. Akibatnya, mereka tidak dapat membezakan di antara perkara kebaikan dan keburukan. Jadi, mereka tidak akan teragak-agak dalam melakukan perkara yang melampaui batas. Seterusnya, faktor kedua yang akan saya huraikan ialah dunia percintaan. Pada zaman kini, pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram telah dilihat sebagai satu perkara yang biasa dan bukannya dilihat sebagai pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Memang tidak dinafikan bahawa sememangnya lumrah seorang manusia untuk memiliki pasangan dan mempunyai perasaan terhadap seseorang. Tetapi, sekiranya perasaan ini tidak dikawal, sudah tentu perkara ini akan menimbulkan gejala-gejala sosial seperti pergaulan bebas, anak luar nikah, zina dan sebagainya. Jikalau menghampiri zina pun sudah dilarang dan ditegah dengan keras, apatah lagi melakukannya. Menghampiri zina di sini bermaksud apa sahaja perbuatan yang menjadi penyebab, pendorong, keinginan dan sebagainya. Kesemua perkara ini adalah haram. Seterusnya, pengaruh rakan sebaya juga menjadi faktor berlakunya gejala sosial ini.
Remaja yang lemah imannya dan kurang cerdik akalnya akan mudah dipengaruhi oleh rakannya yang mempunyai akhlak yang buruk. Pergaulan bebas tidak mustahil akan berlaku sekiranya tiada pegangan iman yang kukuh serta jika mereka tidak mahu dianggap kolot oleh rakannya yang lain. Saya ingin memetik kata-kata Ibnu Hibban yang berbunyi, manusia itu diukur atas kelakuan temannya. Sebab itu, hendaklah seseorang kamu meneliti siapakah orang yang kamu ambil menjadi teman. Rakan sebaya yang baik akan mengajak serta mempengaruhi rakannya ke arah perkara-perkara yang berfaedah. Namun begitu, perkara yang sebaliknya juga boleh berlaku. Remaja yang juga mahu dikatakan mudah mengikuti arus perubahan yang ditunjukkan supaya tidak digelar ketinggalan zaman. Oleh yang demikian, walaupun mereka mengetahui perkara yang mereka lakukan adalah salah, namun mereka masih melakukannya kerana tidak mahu digelar kolot oleh rakannya. Jadi, disebabkan perkara tersebut, perbuatan seperti merokok, mencuri, mengambil dadah dan berdua-duaan antara lelaki dan perempuan telah pun berlaku. Terima kasih saudara Muhammad Yusof atas penerangan saudara yang sangat jelas tentang punca-punca yang menyebabkan berlakunya pergaulan bebas dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Pergaulan bebas ini telah memberi impak yang besar kepada pelbagai pihak. Tambahan pula, pergaulan bebas ini boleh membawa kepada aktiviti atau perilaku di luar tabi'i dan menjijikkan. Pernahkah kita terfikir, apakah kesan-kesan yang terpaksa dihadapi oleh mangsa yang melakukan pergaulan secara bebas akibat daripada aktiviti tersebut? Untuk menjawab persoalan ini, saya mohon pencerahan daripada ahli panel kita yang kedua, iaitu Saudari Intan Humaira, tentang persoalan apakah akibat-akibat melakukan pergaulan secara bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Moderator Hanis. Sebelum saya menjawab persoalan tersebut, biarlah saya terangkan sedikit tentang pergaulan berlawanan jenis. Pergaulan di antara lelaki dan perempuan yang tidak terkawal akan mendatangkan banyak kesan buruk kepada masyarakat. Contoh yang jelas dapat dilihat daripada masyarakat barat yang rata-rata mengamalkan pergaulan bebas. Walaupun dari aspek kebendaan mereka agak terkehadapan, namun dari aspek kerohanian dan akhlak mereka jauh ketinggalan di belakang. Antara kesan pergaulan bebas ialah berlakunya perbuatan zina. Secara definitif, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang berlawanan jenis yang sudah baligh dan tidak terikat dalam akad pernikahan. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya, zina itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Surah Al-Isra ayat 32 merupakan dalil larangan mendekati zina. Contoh yang boleh saya ambil ialah di negara Filipina terjadinya satu kejadian di mana seorang wanita telah dirogol oleh kawan-kawan lelakinya sendiri. Kesan yang seterusnya pula ialah terjadinya pembuangan bayi. Berita tentang pembuangan bayi tidak asing lagi bagi kita kerana setiap 3 hari akan ada seorang bayi yang dibuang sama ada dijumpai mati atau hidup. Kesan yang seterusnya ialah mendorong ke arah penceraian dan keturunan rumah tangga. Kebanyakan pemuda-pemudi yang berkahwin akibat daripada perbuatan zina mendorong rumah tangga mereka ke arah penceraian. Hal ini demikian kerana pembinaan rumah tangga adalah tidak stabil kerana mereka belum cukup matang dan belum bersedia menggalas tanggungjawab yang besar. Akhir sekali, kesan pergaulan bebas ialah tersebarnya penyakit-penyakit yang membawa maut. Menurut kajian, penyakit yang akan dijangkiti oleh individu yang melakukan seks bebas ialah HIV dan AIDS. Seperti yang kita semua ketahui, penyakit-penyakit ini belum ada penawarnya. Inilah kesan-kesan terhadap pergaulan bebas
yang kita semua perlu jauhi. Terima kasih kepada saudari Intan Humairah atas penjelasan yang panjang lebar berhubung pengetahuan sedia ada tentang akibat pergaulan bebas terhadap masyarakat. Tahukah anda, agama adalah panduan hidup bagi penganutnya dan setiap agama mempunyai tata cara hidup yang sempurna dan baik. Yang pasti, agama Islam menolak golongan yang berbuat maksiat. Hal ini kerana aktiviti ini dilarang sama sekali dalam Islam. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, kita akan membuka kaunter pertanyaan kepada para penonton untuk menyuarakan sebarang kemusykilan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziz. Seperti yang sedia maklum, kita sebagai umat Islam perlulah sentiasa menjaga batas pergaulan antara lelaki dan perempuan. Jadi, saya ingin menanyakan soalan berkaitan dengan bilakah dibenarkan berlakunya pergaulan antara lelaki dan perempuan? Soalan yang bagus ya dari saudara Haziq. Baiklah, saya akan cuba untuk menjawab persoalan tersebut. Pertama sekali, tipulah jika saya mengatakan bahawa di dunia ini tidak ada interaksi yang berlaku di antara lelaki dan wanita. Tidak akan berkembanglah suatu umat jika lelaki hanya berinteraksi dengan kaum lelaki saja, dan begitu juga sebaliknya. Dalam Islam, pergaulan di antara lelaki dan perempuan adalah diharuskan. Jadi di sini saya akan memberikan 4 contoh keadaan yang membolehkan pergaulan di antara lelaki dan perempuan berlaku. Keadaan pertama adalah jika berada dalam keadaan darurat. Contohnya, situasi di mana seorang wanita bersendirian dalam satu perjalanan dan perkara ini memungkinkan untuk mendedahkannya kepada bahaya. Keadaan ini membolehkan seorang lelaki ajnabi untuk bersama dengannya sekadar untuk membantu dan melindungi dirinya daripada perkara yang berbahaya, dengan syarat tidak ada tujuan-tujuan lain. Seterusnya, dibenarkan juga berlakunya pergaulan antara lelaki dan wanita atas sebab keperluan. Antaranya ialah untuk tujuan seperti jual beli dan aktiviti transaksi yang lain. Perkara ini dibolehkan kerana ianya memerlukan berlakunya interaksi antara dua pihak sebelum berlakunya suatu akad ataupun persetujuan. Dengan syarat, mereka perlu menjaga batas-batas syarak seperti menutup aurat, menundukkan pandangan dan menjaga percakapan. Yang ketiga, pergaulan juga dibenarkan semasa bekerja. Semasa melaksanakan kerja, lelaki dan perempuan pasti akan berkomunikasi dengan kerap untuk menyiapkan tugasan. Pergaulan ini dibolehkan dengan syarat kedua-dua pihak mesti menjaga batas-batas pergaulan untuk mengelakkan fitnah daripada berlaku. Dan yang terakhir sekali adalah pergaulan di antara lelaki dan perempuan semasa belajar. Sebagai seorang penuntut ilmu, pergaulan antara lelaki dan perempuan semasa belajar adalah dibolehkan dengan syarat mereka belajar dalam suatu kumpulan, kerana perkara ini dapat mencegah daripada berlakunya fitnah dan halwat. Jika mereka hanya berdua-duaan, maka ianya tidak dibolehkan, kerana jika seorang lelaki dan perempuan berjumpa, pasti akan ada yang ketiga, iaitu tak lain tak bukan syaitan laknatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nada Bazir binti Muhammad Said. Saya daripada praktikum K4A24. Saya nak bertanya, wajarkah masyarakat sekarang berkahwin pada usia yang muda untuk mengelakkan zina? Mohon pencerahan tentang soalan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada yang bertanya soalan. Biarlah saya yang menjawab persoalan tersebut. Sebenarnya, umur bukanlah penghalang untuk membina rumah tangga. Namun, tanggungjawab yang akan dipikul sangatlah besar. Mampukah kita menggalas tanggungjawab tersebut? Sudah bersediakah kita untuk membina rumah tangga dari segi kewangan, emosi dan rohani? Sebelum ke arah perkahwinan, perlulah kita bertanya dengan diri sendiri. Perkahwinan bukan sekadar untuk melepaskan nafsu semata-mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Firdaus daripada Praktikum K4AP24. Melalui
penerangan panel pertama tadi, saya dapat mengetahui bahawa terdapat beberapa situasi yang membolehkan pergaulan di antara lelaki dan perempuan berlaku. Jadi, saya ingin menanyakan satu soalan, iaitu apakah langkah-langkah pergaulan yang betul ataupun yang sesuai antara lelaki dan perempuan? Itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudara Amirul. Saya akan cuba merungkaikan persoalan anda. Seperti yang saya kongsikan tadi, memang terdapat keadaan yang membenarkan pergaulan antara lelaki dan perempuan boleh berlaku. Tetapi ini tidak bermaksud mereka tidak perlu menjaga batas antara lelaki dan perempuan. Keadaan itu bukanlah alasan untuk kita tidak menjaga batas pergaulan. Pertama sekali, langkah yang perlu diikuti ialah pertemuan itu hendaklah dalam suasana yang serius dan perlu ada keperluan. Kita tidak boleh berjumpa hanya sekadar untuk bersukaria. Selain itu, mereka juga perlu menahan pandangan daripada melihat aurat untuk mengelakkan timbulnya perasaan syahwat. Ini adalah kerana pandangan yang tidak dijaga merupakan anak panah iblis. Ia juga adalah punca utama perbuatan maksiat. Seterusnya, pakaian juga perlulah dijaga supaya menutup aurat. Adalah sangat dilarang jika memakai pakaian yang boleh menggoda seseorang. Tempat pertemuan yang dipilih juga perlulah sesuai dan tidak terlalu sesak, serta perlu menghindari tempat yang mencurigakan, agar perkara yang buruk seperti maksiat dan fitnah dapat dielakkan. Pertemuan yang dilakukan hendaklah tidak terlalu lama dan hanya sekadar apa yang hendak dibincangkan sahaja. Bagi pihak perempuan pula, mereka perlulah bercakap dengan nada yang serius dan tidak menggunakan bahasa yang lunak serta menggoda. Mereka juga perlulah mengelakkan pergerakan yang manja dan menggoda, kerana syaitan akan sentiasa mengambil peluang yang ada untuk menghasut manusia melakukan kemaksiatan. Demikian tadi sesi soal jawab bersama para penonton tentang pergaulan bebas. Semoga apa yang disampaikan oleh para panel kita dapat melukaikan persoalan yang berada di minda para penonton. Macam lagu Najwa Latif yang berbunyi, banyak persoalan yang berada di minda. Okey, tanpa membuang masa, saya menjemput saudara Muhammad Yusof untuk menjawab soalan yang seterusnya, iaitu apakah peranan ibu bapa mengatasi masalah pergaulan bebas dalam kalangan anak-anak ataupun remaja daripada terus berlaku di Malaysia? Dipersediakan ahli panel pertama untuk menjawab persoalan ini. Dipersediakan. Baiklah. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari pengerusi. Ibu bapa benar-benar memainkan peranan yang penting dalam menangani pergaulan bebas ini daripada terus berlaku. Perkara yang harus ibu bapa lakukan ialah mengambil berat tentang pergaulan anak-anak dan mengawasi perilaku mereka. Siapa yang mereka pilih untuk dijadikan rakan adalah sangat penting untuk diambil kira. Peribahasa Melayu ada menyebut, kalau tiada angin, masakan pokok akan bergoyang. Ia bermaksud, setiap perkara pasti akan ada puncanya. Sehubungan dengan itu, ibu bapa perlulah bertanggungjawab untuk mengikuti perkembangan diri anak-anak remaja mereka. Seterusnya, ibu bapa juga harus memainkan peranan dengan menunjukkan contoh teladan yang baik. Ibu bapa harus mengajar anaknya agar menjadikan Rasulullah sebagai contoh teladan. Ini adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Surah Al-Ahzab ayat 21 yang bermaksud, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan juga orang yang banyak mengingat Allah. Apabila ibu bapa mengajar serta menunjukkan contoh teladan yang baik, anak-anak pasti akan meniru perbuatannya. Secara tidak langsung, tabiat dan kelakuannya juga akan menjadi baik secara rohani dan jasmani. Selain itu,
Ibu bapa juga perlu mengawal aktiviti anak dalam menggunakan telefon pintar. Hal ini kerana pelbagai perkara yang dapat ditemui di dalam internet, sama ada ianya baik atau buruk. Jadi perkara ini perlulah diambil berat oleh ibu bapa agar anak-anak tidak terpengaruh dengan unsur-unsur negatif daripada internet. Ibu bapa perlulah bertanggungjawab untuk menapis perkara yang ditonton oleh anak mereka serta memantau dan mengawal perkara yang boleh dilihat oleh anak mereka di internet. Perkara ini sangat penting kerana terdapat pelbagai contoh yang tidak baik dikongsikan di internet seperti perbuatan menghisap rokok, merempit dan juga berdua-duaan antara lelaki dan perempuan. Perkara ini boleh mempengaruhi diri dan fikiran anak-anak jika tidak dikawal sejak dari kecil lagi. Kesimpulannya, dapat dirumuskan bahawa ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting dalam mencorak kehidupan anak-anak. Oleh yang demikian, aktiviti pergaulan bebas pastinya dapat dicegah dan dibanteras jika ibu bapa lebih perhatian dan bertanggungjawab terhadap anak mereka. Kesemuanya bermula di rumah. Terima kasih saudara Muhammad Yusof, ahli panel kita yang pertama. Apa yang jelas pada saya, ibu bapa memainkan peranan penting dalam mengawal aktiviti anak-anak yang meningkat remaja dengan menjadi seorang kawan-kawan kepada anak-anak tersebut. Hal ini demikian akan membuatkan anak-anak menjaga batas pergaulan dalam kehidupan seharian mereka. Jika terdapat kasih sayang dalam ahli keluarga, sudah tentu anak-anak tidak akan terasa terabai, seterusnya terhindar daripada pergaulan bebas. Baiklah, seterusnya saya ingin bertanya kepada saudari Intan Humairah, apakah cara mengatasi isu pergaulan bebas yang lain daripada terus berlaku di Malaysia? Dipersilakan. Sebelum nasi menjadi bubur, biarlah saya terangkan serba sedikit tentang cara-cara menghindari pergaulan bebas. Islam telah menetapkan aturan-aturan baku agar umat Islam tidak merosakkannya. Antara hal-hal yang harus dijaga dan diikuti ialah menjaga aurat. Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isteri, anak-anak perempuan dan isteri-isteri orang mukmin, hendaklah mereka memakai jilbabnya ke seluruh tubuh badan supaya mereka mudah dikenali dan tidak diganggu. Surah Al-Ahzab ayat 59. Ayat tersebut menunjukkan bahawa setiap wanita wajib untuk menutupi auratnya dan dilarang untuk memperlihatkannya kepada yang bukan muhrim. Bahkan terhadap muhrim pun ada batasan yang harus dijaga. Perbuatan menutup aurat juga harus dijaga oleh lelaki. Aurat lelaki iaitu pusat hingga lutut menyebabkan kebanyakan daripada mereka mengambil mudah tentang auratnya kerana aurat yang senang dijaga. Menjaga aurat amatlah penting supaya tidak menimbulkan syahwat kepada sesiapa. Untuk itu, menghindari pergaulan bebas mulailah dari menjaga aurat masing-masing. Kesan yang seterusnya ialah menjaga pandangan antara lelaki dan perempuan. Bak kata orang, dari pandangan mata turun ke hati. Namun, perbuatan tersebut dapat mendorong kita ke arah yang buruk. Hal ini demikian kerana masalah kemaksiatan dan segala hawa nafsu bermula daripada pandangan mata. Oleh itu, menjaga pandangan merupakan perkara yang harus dilakukan. Bagi perempuan, tutuplah auratmu, yang lelaki pula tundukkanlah pandanganmu. Demikian tadi perbincangan menarik berhubung dengan punca-punca, akibat-akibat peranan ibu bapa dan cara mengatasi isu pergaulan bebas ini. Selanjutnya, sebelum mengakhiri perbincangan kita ini, sedikit akan saya merumuskan topik perbincangan kita pada hari ini. Konklusinya, umat Islam hendaklah mengukuhkan akhlak dan keimanan dalam diri agar tidak terpesong dengan ajaran yang bertentangan dengan agama Islam. Jika semua pihak membanting tulang dengan mencegah aktiviti ini daripada berleluasa dan tiada sifat pendidikan dalam diri mereka, sudah tentu isu ini dapat dibenteras. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir untuk membicarakan tentang isu semasa ini, iaitu pergaulan bebas yang melanda di seantero dunia.
Semoga forum ini menjadi wadah melahirkan remaja yang cakna terhadap pergaulan antara lelaki dan perempuan. Selanjutnya, membantu mencegah isu pergaulan bebas daripada terus berkembang di negara kita. Harapan saya agar forum ini juga mampu memberikan maklumat yang bermanfaat dan berguna untuk para penonton yang dikasihi, dan semoga kita bertemu lagi di lain hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.